5 minit petang sebagaimana kita janjikan setiap pagi. Kita akan bersama dengan segmen bersama dengan IQI International Quality Investment. Di mana sekejap lagi kepada anda yang nak mengetahui berkaitan dengan pinjaman LPPSA, peranan ejen tanah. Kenapa perlu berurusan dengan ejen hartanah berdaftar? Kenapa? Sebab sini akan dibongkar atau juga diinformasi oleh salah satu pegawai kita dari IQI. Okey, setelah itu tips jual beli hartanah juga akan dimaklumkan kepada anda, dan setelah itu juga promosi peluang kerjaya dalam bidang hartanah bersama dengan IQI Reality. Sampai ini juga di akhir pertemuan kita bagi segmen bersama dengan program IQI Reality seni yang berhari ini. Juga anda akan diberi soalan kuis yang membolehkan untuk anda memenangi hadiah berupa 5 pizza jangok meani, bermakna pizza yang saiz yang paling besar sekali diberikan. Ada 5, jadi 5 pemenang yang kita cari untuk ada memenangi pizza jangok meani. Sampai itu juga 5 lagi iaitu Riz Perfume. Riz Perfume juga ada menawarkan hadiah untuk anda. Dan juga tidak ketinggalan, juga anda akan memenangi 8 kupon diskaun beli nasi Arab Bonda. Berapa kupon itu anda akan ketahui sebelah sini. Dan juga ada jabatan berdoa. Dan sebelah sini anda akan bersama dengan Cik Nasri. Gambarkan bersama dengan Cik Nasri penerangan yang lebih detail dan jitu berkaitan dengan peranan yang dimainkan oleh IQI International Quality Investment. Okey, semua itu pada bertanya kepada orang lantai kita. Selamat bertanya semua. Masuk. Hari ini merupakan hari ke-5 kita. Esok merupakan climax kemuncak pertemuan kita. Oleh itu pastikan anda tidak tertinggal. Anda buka peluang untuk diri anda sendiri untuk memenangi hadiah cabutan bertuah bonanza kita, sebuah motosikal Honda Wave. Dan sampai itu juga anda juga bakal memenangi hadiah barangan elektrik. Kita ada peti sejuk, ada apa lagi Biasa masuk ada ke saya pun tak tengok lagi. Tapi barangan elektrik dan bonanzanya sebuah motosikal. Hanya beli perfume RM10 sahaja di booth perfume Riz ini. Di sini saja melayakkan anda untuk memenangi hadiah-hadiah barangan elektrik dan juga bonanza kita esok. Jadi dapatkan borang setiap RM10 diberikan borang isi masukkan dalam kotak yang disediakan. Besok lebih kurang pukul 5 petang, besok hari Sabtu penuh besok dengan program-program yang cukup menarik, memberikan lagi suasana hari ikram dan juga program pesta buku Tarul Naim yang dianjurkan ini.
Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Terima kasih jawab salam. Okey, mari. Okey, hari ini pada petang ni kami daripada tim Dreammakers IQI Reality Kota Baru ada buat promosi untuk kongsi bersama tuan-tuan yang hadir untuk kita tahu apa itu IQI, iaitu sebuah agensi hartanah yang paling besar di negara kita. In fact, IQI adalah agensi hartanah global. Dia ada di seluruh dunia dan seluruh Malaysia. Okay, kita menyediakan perkhidmatan agensi hartanah untuk urusan jual beli hartanah, terutama di Kelantan. Okey, hari ini kita juga dapat sponsor daripada Kak Ani, token Pizza Jangok Mek Ani. Ada 5 dia bagi sponsor. Terima kasih Kak Ani, daripada Pizza Jangok Mek Ani. Dan ada juga daripada perfume daripada Riz. Ada diskaun kupon daripada Nasi Arab Bonda dan 5 cabutan bertuah daripada Riz Perfume. Kalau masuk tempat tu ada hadiah motor. Itu adalah cabutan hadiah sepanjang program kita pada petang ini. Okey, next. IQI bukan IKI, IQI. IQI adalah International Quality Investment. Itu adalah kita di
IQR. Next. Okey, bila keluar slide ni ada gambar saya tu adalah tanda untuk saya berikan soalan kuis. So soalan kuis yang pertama, hadiah pizza Mek-Ani. Semua sedia? Okey, soalan dia hadiah pizza ni, mari. Siapa nak? Soalan paling senang dalam dunia. Soalan dia, apakah ayat pertama yang diturunkan dalam Quran? Siapa cepat dapat pizza? Cepat. Belum lagi. Ni. Adik tunggu. Banyak lagi. Hadiah pizza. Okey. Nama? Amin. Ha? Amin. Amin dapat hadiah pizza. Tahniah Amin. Siapa nak hadiah pizza lagi? Ada 4 lagi pizza. Ada perfume lagi. Ada tiket cabutan bertuah. Dapat motor nanti. Dan kupon daripada Nasi Arab Bonda. Mari rapat-rapat dengar apa yang saya nak cakap. Okey. Next. Okey, ini adalah kerja kita di IQI lah sebagai ejen hartanah. Kita uruskan untuk jual beli sewa rumah, rumah kedai, tanah. Semua urusan kita. Okey, siapa-siapa nak ada, sebab semua orang atas dunia ni semua perlu rumah. Semua nak rumah idaman masing-masing. So kami di IQI, tim Dreammakers Kota Baru akan berusaha untuk realisasikan impian anda untuk memiliki rumah idaman. Okey, dan petang ini juga kita akan berkongsi dengan Syarikat Tulus Jadi tentang pinjaman LPPSA, pinjaman untuk penjawat awam. Okey, boleh tanya semua soalan lepas ni dan dia pun akan terangkan apa itu LPPSA dan siapa layak untuk buat pinjaman LPPSA. Next. Okey, ejen hartanah. Apa itu ejen hartanah? Okey, ejen hartanah dan apa fungsi ejen hartanah? Apa kerja ejen hartanah? Berapa jumlah cas yang dikenakan jika anda nak buat urusan jual beli hartanah guna ejen hartanah berdaftar, dan apa cas-cas lain yang terlibat semasa urusan jual beli hartanah. Okey, ejen hartanah ataupun nama secara rasminya adalah perunding hartanah, atau dalam bahasa orang kampung saya, Real Estate Negotiator, perunding hartanah atau REN. Ingat REN. So semua ejen hartanah yang berdaftar, ada lesen dan dibenarkan oleh undang-undang untuk menjalankan aktiviti jual beli hartanah. Okay, next, saya terangkan lebih lanjut tentang ejen hartanah dan fungsi dia. Okay, ejen hartanah adalah individu yang diberi lesen oleh LPPES. Ingat, LPPES adalah sebuah lembaga penilai pentaksir dan ejen hartanah. So kita dikawal sedia oleh LPPES. LPPES ini adalah badan berkanun di bawah kerajaan untuk mengawal sedia jual beli hartanah di Malaysia. Dan semua ejen hartanah wajib mengikuti kursus yang dianjurkan oleh Institut Ejen Hartanah Malaysia atau MIEA. Untuk dapat lesen hartanah, semua ejen diwajibkan mengikuti kursus selama 2 hari yang dianjurkan oleh MIEA. Lepas dapat kursus, lulus kursus, baru dapat lesen untuk menjalankan urus niaga hartanah di Malaysia. Okey. Dan satu lagi,
setiap ejen hartanah dia nak berfungsi sebagai ejen hartanah, dia mesti berdaftar dengan syarikat hartanah ataupun agensi-agensi hartanah yang ada di negara kita. Dan IQI Realty Sendirian Berhad adalah salah satu agensi hartanah yang ada di negara kita, dan IQI Realty merupakan agensi hartanah yang terbesar di Malaysia. Dan sekarang ni semua negeri di Malaysia ni termasuk Sabah Sarawak mempunyai pejabat cawangan IQI, dan IQI juga berada di 22 buah negara di seluruh dunia. Okey, untuk IQI Kota Baru, pejabat kami di Jalan Hamzah bersebelahan dengan KB Mall. Kalau pergi ke Jalan Hamzah tu, nampak Pizza Domino, bangunan kita di sebelah tu. Okey. So, ejen tanah ni dikawal sedia oleh LPPS dengan syarat-syarat yang ketat lah. Kita boleh dikenakan tindakan, didenda dan sebagainya jika dilaporkan oleh owner atau dibuat laporan tentang apa jua salah laku yang kalau ejen tanah buat, termasuk digantung lesen dan tak boleh menjalankan aktiviti jual beli hartanah. Okay, next. Okey, bidang tugas ejen hartanah. Okey, sebelum saya pergi ke yang lebih detail tentang bidang tugas hartanah ni, berkata kalau ada nak jawab soalan kuis tak? Ada nak jawab soalan kuis tak? Pizza ada 4 lagi. Okey, soalan kuis. Apa itu REN? Apa itu REN? Hadiah perfume. Apa itu REN? Tolong bagi mic. Ejen jualan hartanah perubahan. REN Real estate. N perunding. Negosiasi. Okey. Perunding hartanah. Okey, hadiah perfume ni. Terima kasih. Okey, bidang kerja ejen hartanah dia semualah melibatkan daripada mula tuan tanah nak jual tanah, dia lantik ejen sehinggalah kalau rumah diserah kunci, kalau tanah diserah hak milik, tukar hak milik di geran. Okey, kita akan buat kerja detail. Kalau tuan rumah nak jual rumah, kita akan cek plan rumah ada tak, plan rumah geran tanah dia okey tak, plan rumah dia okey tak. Kadang-kadang geran kita tengok dalam geran, kalau kita tak cek betul, tengok rumah tu dalam status belong ke, ada caveat ke, bila nak urusan jual beli tersangkut sebab tak cek dengan detail. Dan kita akan semak harga pasaran. Harga pasaran kita semak di penilai hartanah ataupun di bank-bank yang buat pinjaman hartanah. Okey, itulah status hak milik. Selepas kita cek semua, kita akan deal dengan pemilik untuk harga yang bersesuaian berdasarkan nilai pasaran semasa, berapa harga yang okey untuk dijual hartanah beliau. Dan selepas itu kita akan buat iklan untuk dapatkan pembeli pada hartanah. Dan pada pembeli juga kita yang akan proses penampisan, nak tentukan pembeli itu layak untuk buat pinjaman dan sebagainya. Dan selepas itu, selepas dapat pembeli layak, kita juga akan buat proses pembiayaan. Kita akan cari bank ataupun institusi kewangan yang paling bagus, yang paling sesuai untuk urus pinjaman kepada pembeli untuk beli hartanah. Okey, dan kita juga akan uruskan peguam yang biasa dengan kita, yang orang cakap tugas kerja dia cepat dan
senang berurusan sehingga untuk urusan jual beli hartanah, dan sehinggalah SPA dikeluarkan ataupun CJ pindah milik dikeluarkan, dan akhir sekali geran tu ditukar nama atau diserahkan kunci kepada pemilik baru. So kalau soalan dia kenapa kita perlu berurusan dengan ejen hartanah yang berdaftar, sebab ejen hartanah ni dia punya spesifikasi tugas dia atau telah dilatih untuk menjalankan urus niaga hartanah. Macam kalau kita sakit, kita akan jumpa doktor, kan? Kalau kita nak buat urusan jual beli hartanah, kita jumpa ejen hartanah yang berdaftar. Sebab banyak penipuan dalam urusan jual beli hartanah, dan banyak sekarang ni scammer yang cuba untuk menipu dalam urusan jual beli hartanah dan lain-lain. Dan sebagai ejen hartanah juga kita dapatkan nilai yang ideal untuk jual beli hartanah. Tak ada istilah markup harga dan sebagainya. Itulah untuk urusan jual beli hartanah, ejen hartanah akan uruskan daripada mula sampai habis, daripada A sampai Z, sampai tuan tanah dapat duit daripada jualan hartanah beliau. Okey, untuk menggunakan khidmat ejen hartanah, kita ada charge atau fee yang kita panggil sebagai professional fee, sesuai dengan tugas yang kita buat untuk urusan jual beli hartanah. Next. Okey. Charge perkhidmatan untuk ejen hartanah adalah sebanyak 3.18%. Okey. 3% adalah charge agensi, dan 0.18 itu adalah cukai kerajaan atau cukai SST. Itu sahaja fee ataupun charge yang dikenakan dalam urusan jual beli hartanah. So kalau tengok 3.18% itu adalah hanya sebahagian kecil daripada nilai hartanah yang dibuat urusan jual beli. Bayaran lain merangkumi bayaran untuk peguam, yuran guaman untuk proses pindah milik dan sebagainya, dan juga insurans untuk hartanah yang terlibat. Okay, next. Okay, kita buka lagi. Kita buka sekarang soalan kuis untuk hadiah pizza Me'ani. Okay, sedia untuk jawab soalan? Ada orang tak sedia untuk jawab soalan kuis? Next quiz. Next quiz. IQI. Apa itu IQI? Soalan kuis. Next. Okay, soalan kuis. Pizza, hadiah pizza. Okay, kami IQI. I itu untuk apa, Q itu untuk apa, I itu untuk apa? Sila jawab kan? Hadiah pizza, cepat. Siapa nak pizza, ada lagi, mari ke depan. Soalan senang-senang ya. Soalan yang ada dalam slide yang saya akan tanya soalan dia. IQI, apakah I itu untuk apa, Q untuk apa, I itu untuk apa? I untuk international, Q quality, I investment. Betul, temukan. So pizza frozen balik, panaskan 10 minit, boleh makan. Ada lagi 3 pizza.
perfume banyak lagi, tiket sambutan bertuah, hadiah motor ada lagi, kupon diskaun nasi arak bonda kita tak keluarkan lagi. Okey. Okey, untuk hadiah perfume. Hadiah perfume. Ada lagi satu soalan. Apa yang saya nak tanya ni? Berapa cas yang dikenakan oleh agensi hartanah untuk urusan jual beli hartanah? Hadiah perfume daripada Riz. Berapakah cas yang dikenakan oleh agensi hartanah untuk urusan jual beli hartanah? Jawab. Jawab. 3.81%. Terbalik. 3. Berapakah cas yang dikenakan? 3.18%. Ya, 3.18%. Tepukan untuk Cik Hanif, orang kuat kita di Pesta Buku, membaca menyatukan semua. Okey, next kita masuk kepada segmen LPPSA. LPPSA, Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. Ingat, sekejap lagi saya tanya soalan. Okey, apakah maksud LPPSA? Tadi saya dah jawab secara ringkasnya, ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat petang untuk semua. Okey, nama saya Syafwan Hakim bin Othman. Saya merupakan konsultan untuk LPPSA. Eventually saya tak dilantik secara tetap, secara direct daripada LPPSA. Saya diberikan peranan sebagai mortgage consultant untuk LPPSA, iaitu under takaful ataupun insurans yang dimandatorikan untuk LPPSA. Okey, apa nama penuh LPPSA? Okey, LPPSA adalah Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam, iaitu sebuah institusi kewangan yang memberikan pinjaman kepada penjawat awam untuk membeli hartanah, sama ada rumah baru, rumah subsil, tanah ataupun untuk renovation. Okey, siapa yang layak untuk memohon pembiayaan LPPSA? Okey, untuk LPPSA yang layak untuk memohon LPPSA adalah penjawat awam, sama ada tentera, polis, cikgu-cikgu, guru, dan sebahagian daripada badan berkanun lah. Okey, LPPSA ni boleh apply untuk 2 kali dalam seumur hidup dia, iaitu selepas dia habis pembiayaan pertama, dia boleh memohon untuk pembiayaan yang kedua, sama ada skim pension ataupun skim KWSP. Boleh pergi sehingga 35 tahun. Okey. Kalau umur 55 layak lagi tak untuk pinjam LPSA? Okey, kalau untuk umur 55 tahun layak lagi lah, selagi dia belum pencen. Okey, umur pencen penjawat awam yang wajib adalah umur 60. Maknanya 55 tu layak lagi lah. Okey. Dan LPSA bagi pinjaman sehingga umur 90 tahun. Berbeza dengan institusi kewangan lain, LPPSA memberikan pinjaman sehingga umur 90 tahun. Okey, sehingga 90 tahun. Dan kalau peminjam meninggal sebelum sampai umur 90 tahun,
Okey, kalau peminjam meninggal dunia, baki pinjaman dia akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak insurans ataupun pihak takaful. So, dia punya waris tak perlu membayar ke semua baki pinjaman, termasuklah coverage lain yang ditawarkan oleh pihak insurans dan pihak takaful itu sendiri. Okey, dapat rumah free ya. Okey, sebab itulah kelebihan pinjaman LPPSA untuk penjawat awam. Okey, selain pada rumah, LPPSA juga boleh gunakan untuk Okey, selain daripada beli rumah, LPPSA juga boleh apply untuk renovation, refinance daripada institusi kewangan ataupun bank. okey interest. Okey, kadar interest yang ditawarkan oleh LPPSA adalah sebanyak 4% selagi dia masih berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Contoh dia dibuang daripada perkhidmatan awam atas salah laku ataupun tindakan tata tertib, LPPSA akan menaikkan dia punya kadar interest sebanyak 7%. Okey. Ada lagi soalan? Okey, saya tanya. Dia dah dilindungi oleh insurans. Okey, kalau boleh tak kita ada lebih daripada 2 pinjaman LPPSA dalam satu masa? Okey, LPPSA contoh, kita ambil contoh, dia buat pengiraan dia layak untuk 600,000 contoh. Dia nak membeli hartanah, contohlah kita ambil dia nak beli rumah yang berharga 200,000, rumah teres. Dia kata dia nak beli dua unit sekaligus dalam masa yang sama. Itu tidak dibenarkan. LPPSA membenarkan satu unit sahaja hartanah, sama ada tanah ataupun rumah pada satu-satu masa. Okey, terima kasih dan okey. Boleh tak kalau kita dah lulus pinjaman, kita nak batalkan pinjaman LPPSA? Okey. Okey, ini soalan paling famous lah sebab dia bila dah apply, dia dah terima di website LPPSA tapi dia tak dipanggil lagi oleh peguam untuk design di firm lawyer. Dia boleh membatalkan dia punya permohonan. Maknanya LPPSA tidak keluarkan mana-mana bayaran lagi kepada peguam ataupun pemaju ataupun kontraktor ataupun tuan rumah selagi dia tak membayar apa-apa kepada sebuah agensi. Dia boleh membatalkan dia punya pembiayaan 100%. Okey, dan peranan pengurus jadi dalam menguruskan pinjaman LPPSA. Okey, turut jadi ni dia kita punya peranan adalah semakan kelayakan. First kita akan buat semakan kelayakan untuk LPPSA. Okey, bila klien dah lulus dan dia nak proceed, kita akan minta dia punya detail diri dia, detail keluarga, detail waris dia, detail pasangan dia untuk kita buat borang secara online. Bila kita dah buat secara online, kita akan bagi balik kepada klien untuk dia sign dan cop ketua jabatan tempat dia bertugas. Contoh kalau cikgu, dia punya pengetua ialah ketua jabatan dia. Manakala kalau misi ataupun nurse, dia punya doktor yang dia punya doktor adalah dia punya ketua jabatan. Okey, bila dah settle, kita akan tolak dokumen daripada klien dan kita akan minta lawyer kita sediakan dokumen seperti geran, carian rasmi dan sebagainya lah untuk kita hantar kepada JPPH dan LPPSA. Dan yang paling penting, tugas kita kita buat semua ni adalah free of charge, tidak ambil apa-apa charge lah, sama ada duit kopi, duit minyak apa semua kita takkan ambil lah, free of charge. Okey, soalan last, apa yang dimaksudkan dengan sistem berpencen atau KW dan KWSP? Okey, yang ni soalan famous lah, saya selalu dapat. Apa maksud skim pencen dan skim KWSP untuk pembiayaan LPPSA? Okey, skim pencen
bila penjawat awam dinyatakan akan pencen umur 60 wajib. Maknanya klien tu boleh buat sampai dia habis perkhidmatan. Maknanya dia boleh sambung dia punya installment selepas pencen sampai umur 90 tahun ataupun mana-mana yang terdahulu lah. Okey, itu untuk skim pencen. Untuk skim KWSP, dia cuma boleh buat sampai umur dia habis berkhidmat. Contoh kalau klien umur 60 pencen, dia apply umur 30, maknanya dia tak boleh buat max LPPSA selama 35 tahun. Okey, first loan LPPSA benarkan buat max selama 35 tahun. Tapi disebabkan dia pencen umur dia habis perkhidmatan umur 60, means dia boleh buat sampai 30 tahun sahaja sebab dia ikut waktu kita habis berkhidmat dalam sesuatu jabatan. Okey, kita pergi soalan basic. Syarat-syarat untuk apply LPPSA. Okey, untuk apply LPPSA ni kita ambil 3 lah yang wajib. Okay, 1, warga negara Malaysia. Yang kedua, tetap dan bukan kontrak. Yang ketiga, tidak bankrupt. Situs LPPSA tidak ambil kira. Dia cuma ambil kira 3 ni sahaja. Warga negara Malaysia, tetap dan berkhidmat dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya 1 tahun, dan tidak bankrupt ataupun tidak muflis lah. Okey. Apa kelebihan pinjaman LPPSA berbanding dengan pinjaman di institusi kewangan lain? Okey, di sini kita tak silap mana-mana agensi keuangan yang lain. So kita akan bagi tahu sedikit kelebihan LPPSA ni. LPPSA ni dikhaskan untuk penjawat awam sahaja ataupun badan berkanun yang layak. Kita boleh tahu badan berkanun mana yang layak dengan buka sahaja. Okey, yang kedua, LPPSA dia punya kadar interest tidak melibatkan OPR. OPR naik macam mana sekalipun, tinggi macam mana sekalipun, interest tetap 4% sepanjang pinjaman, sama ada kita buat pinjaman 20 tahun, 30 tahun ataupun max 35 tahun. Okey, LPPSA menawarkan pembiayaan 100% full loan, tak ada deposit. Berdasarkan kita punya kelayakan. Kalau kita layak 600,000, beli rumah 500,000, LPPSA akan bayar 500,000. Dia tak ada ambil deposit apa-apa sekalipun. Okey, terima kasih. Itu adalah penerangan secara detail lah dia untuk buat pinjaman perumahan guna loan LPPSA. So, kalau siapa-siapa yang ada niat atau merancang untuk buat pinjaman LPPSA, jumpa kita di pos IQI sampai besok malam kita ada, dan boleh jumpa kita pada bila-bila masa di IQI Reality Kota Baru. Okay, next saya nak bagi soalan quiz. Hadiah ada 3 lagi pizza sedia untuk soalan quiz. Ada lagi 3 perfume breeze. So hadiah ni precious sikit saya nak bagi, iaitu 1 pizza dan 1 kupon nasi arak bunda. 2 hadiah untuk 1 soalan. Sedia? Orang yang sama tak boleh bagi orang lain pula. Okey, soalan dia. Ada 2 soalan. Apakah itu LPPSA dan berapa interest yang dikenakan untuk pinjaman LPPSA? Sila jawab. Tolong ambil speaker. Mic. Soalan paling senang dapat pizza. Bukan senang nak beli pizza Mehani, kena beratur panjang. LPPSA Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. Ada trial ni. Lepas tu 4%. Okey, berapa persen? 4. Okey, betul. Tepukan untuk pemenang kita pada hari ini. Dan satu lagi, kupon nasi arak bunda. Tahniah, dapat 2 hadiah. Pizza tu kena panaskan dulu. Pizza frozen.
Okey, ada lagi nak jawab soalan? Okey, soalan seterusnya hadiah perfume mana lagi? Okey, hadiah perfume. Ready? DJ kita nak jawab soalan tu. Dia nak pizza. Okey. Soalan dia. Berapakah umur maksimum pinjaman LPPSA? Berapakah umur maksimum pinjaman LPPSA? Siapa cepat sampai kat pentas dia boleh jawab. Dah sampai. Bagi nama sikit. 90. Bagi nama Sarwani. Nama Sarwani. Jawapan dia, berapakah umur maksimum pinjaman LPSA? 90 tahun. Betul. Tepukan untuk Cikgu. Okey. Adalah 2 lagi pizza. 1 lagi perfume. Tiket jemputan bertuah. Saya tak keluar lagi, ada 5. Mana tahu dapat hadiah motor. Okey. Esok akan dibuat cabutan. Hadiah motor kat depan sekali. Saya kira pun tengah cek belakang tu LPPSA tu. Tengah cek belakang tu. Hello. Okey. Kalau siapa-siapa nak tahu lebih lanjut tentang LPPSA atau nak semak kelayakan pinjaman LPPSA, boleh datang ke bos kita hari ini sampai 10 malam dan besok dan mula daripada 10 pagi hingga 10 malam. Okey, sampai tutup lah. Okey. Dan pada bila masa boleh kontak kita kat untuk kontak kita ada kat belakang tu, datang jumpa kita berkenalan dan boleh buat semakan atau nak beli hak tanah ke apa, semua kita ada dalam senarai kita. Nak beli rumah baru kita ada promosi, ada lot tanah, banyak lot tanah. Satu Kelantan kita ada list. Tuan-tuan nak katakan berminat nak beli tanah di Kota Lanaz, bagi tahu kita bajet berapa, nak luar, nak tanah pertanian, nak tanah lot banglo, kita ada dalam senarai. Kita akan boleh bagi cadangan kat tuan-tuan perempuan untuk beli. Nak beli rumah di Bandar Kota Baru, kita ada rumah teres, rumah semi dan rumah banglo di Bandar Kota Baru. Tanah ada di Troika pun kita ada unit yang untuk dijual. Di Tijani pun masih ada unit untuk dijual. Okey. Apa-apa sahaja urusan hartanah, jangan lupa kontak kita sebagai ejen hartanah berdaftar di IQI. Kita team Dream Makers kepada IQI Kota Baru. Okay. Next adalah promosi kita di IQI Global atau IQI Realty Sdn Bhd. Sekarang ini membuat promosi untuk membuka peluang untuk anak-anak Kelantan kita jadi ejen hartanah. Okay. Kalau kita tengok tadi, cas yang dikenakan untuk jualan hartanah adalah 3.18%. 0.18% itu adalah cukai SST yang dibayar kepada kerajaan. 3% adalah cukai agensi. Kalau rumah berharga RM300,000, 3% itu adalah sebanyak RM9,000. Dan daripada RM9,000, agensi atau syarikat IQI hanya ambil 8% saja. Dan yang lain adalah professional fee untuk ejen yang uruskan jualan hartanah tersebut. So paling senang cerita, dapat jual satu rumah dan harga RM300,000, gaji kita sebagai ejen hartanah adalah sebanyak RM8,000 lebih, dekat RM9,000 sebuah rumah. Itu kalau harga rumah atau hartanah yang bernilai RM300,000.
Tapi kalau macam Kak Troika dan ada banglo sampai 2 million di Kota Baru, saya boleh kira kalau 1 million professional fee 3% adalah sebanyak RM30,000. Okay, so dalam IQI sebagai agen tanah kerja masa sendiri, fleksibel. Kami tak bayar gaji, tapi dia akan bayar komisen, dan komisen yang dibayar adalah unlimited. Ramai agen tanah IQI, terutama yang berada di ramai agen tanah sekarang ini mempunyai pendapatan lebih daripada RM10,000 sebulan. Okey. Sebab itu sekarang ni ramai yang join ejen sebagai ejen hak tanah. Okey. Siapa berminat boleh jumpa kita akan bagi penerangan tentang bidang tugas ejen hak tanah, dan kita akan bagi kursus percuma untuk bekerja sebagai ejen hak tanah. Okay, next. Okay, ini adalah saya terangkan tentang IQI Realty. IQI Realty adalah sebuah syarikat global antarabangsa. Dia ada di 22 buah negara di seluruh dunia, dan dia bermula ditubuhkan pada 2011 di Dubai. Dan pada 2012 dia datang bertapak di negara kita di Malaysia, dan terus berkembang sehingga sekarang sudah ada cawangan di seluruh negeri di negara kita di Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak, dan di 22 buah negara lain di seluruh dunia. Yang terbaru pada tahun ini, IQI buka cawangan di Japan, pada tahun lepas di Thailand, Kanada, dan pada tahun ini baru dibuka di Bintulu, Sarawak. Di Sarawak itu dah ada 3 cawangan, di Kuching, di Sibu dan Bintulu. Okay, next. Okay, ini adalah gathering ejen IQI seluruh negara. So IQI adalah sebuah agensi hak tanah yang terbesar di negara kita. Sebuah syarikat yang kukuh dan tidak perlu ragu-ragu untuk membuat urusan hak tanah bersama dengan IQI. Next. Okey. Untuk join sebagai ejen hak tanah bersama IQI Realty, sekarang ini promosi daripada IQI, bayaran untuk menjadi ejen tanah bersama IQI nya RM50. Dengan RM50 yang dibayar tu, IQI akan bagi 4 hari kursus secara online percuma daripada pukul 8 pagi sampai ke 5 petang. Kursus untuk anda memahami macam mana nak buat kerja sebagai perunding hak tanah. Okey. Dan banyak lagi lah yang free. So dengan RM50 tu kita kata tak ada apa-apa pun. Itu ada sebagai syarat saja RM50. Kalau bayaran yang sebenar, kalau bukan promosi untuk negeri-negeri lain selain daripada negeri Kelantan, RM250. Okay, untuk Kelantan ada promosi hanya RM50 saja, sebab sekarang IQI sedang berkembang di negeri Kelantan dan ada projek-projek daripada company besar yang akan masuk ke negeri Kelantan, di mana ejen-ejen IQI akan dilantik secara eksklusif untuk melakukan urusan jual beli. So, peluang untuk semua rakyat Kelantan yang berminat untuk menyertai IQI sebagai ejen hak tanah. Bagi tahu semua anak saudara, pak saudara yang berminat ataupun nampak part time pun boleh bersama IQI. Kita akan latih daripada A sampai Z. Okay, next.
Ini adalah insentif-insentif yang diterima oleh ejen IQR. Banyak insentif selain pada IQR bagi komisen untuk ejen dalam masa 7 hari selepas proses jual beli berlangsung. Dalam masa 7 hari semua ejen akan dapat bayaran. Selain daripada itu, ejen-ejen yang berjaya capai target company, setiap masa company akan bagi target jual projek atau jual rumah sekian banyak, akan dibagi hadiah melancong ke luar negara. Semua negara ada dan setiap tahun ada, dan sekarang ini ada juga hadiah mengerjakan umrah di tanah suci Mekah. So siapa yang berminat, siapa yang rajin akan dapat semua yang ditawarkan oleh IQR. Okey, sampai masa untuk soalan kuis. Kita nak habiskan hadiah pada hari ini. Ada orang. Okey, kita nak habiskan hadiah. Berapakah bayaran untuk menjadi ejen hartanah dalam bersama dengan IQR Sdn Bhd? Hadiah ada satu pizza. Nama? Nur Suhada binti Ismail. Kerja mana ni? Kepada Perpustakaan Awak Kelantan. Bolehlah jadi ejen hartanah InsyaAllah. dengan saya. Okey? RM50. RM50. Awak orang Kelantan? Oh, Kelantan. Oh, boleh. Okey. Hadiah pizza untuk Tania. Ada lagi nak jawab soalan? Saya tak ada soalan dah. Saya tak ada soalan dah. Soalan, nak cari soalan senang tak ada. Okey, saya buka untuk hadiah perfume. Siapa bagi soalan saya tak boleh jawab, dapat perfume. Saya tak ada soalan. Ada tak nak tanya soalan? Saya tak boleh jawab, dapat hadiah perfume. Oh. Ni. Okey, dua kita bagi. Okey, tanya siapa? Tanya. Soalan apa nak tanya? Boleh jawab. Ada juga. Tak dengar. Banyak nama tu. Saya Azliza dari PPAK. Semua orang library dapat hadiah hari ni. Okey, soalan saya ada susah saya yang tanya. Adakah dia terbuka untuk kaki tangan awal saja atau swasta juga? Apa dia? LPPSA. LPPSA hanya untuk penjawat awam dan taraf tetap. Tetap sahaja. Perkara kontrak jangan risau. Kita ada banyak skim pinjaman daripada institusi kewangan. Okey. Pinjaman SJKP lebih daripada 100% daripada nilai hartanah. Jumpa saya boleh uruskan. Tak payah keluar duit. Okey. Kalau tengok dalam bajet yang lepas, kerajaan tambah peruntukan untuk pinjaman SJKP. Okey. Boleh jumpa kita di IQR. Soalan tu saya boleh jawab. Soalan yang saya tak boleh jawab. Berapa bagi kita? Tanya soalan yang saya tak boleh jawab, dapat hadiah perfume. Teka-teki tak boleh? Boleh. Saya jawab. Kalau saya jawab, kena bagi saya perfume. Okey, tanya. Berikan 3 cara gajah masuk PTS. Buka PTS, ambil gajah, bawa masuk, tutup. Okey, sambung. Okey. Berikan 4 cara zirafah nak masuk PTS. 4 cara zirafah nak masuk PTS. Okey, 4 cara pula. Okey, potong yang tambah dia, potong kaki, potong teguk zirafah. Lepas tu yang lain sama dengan cara gajah. Betul? Salah? Apa jawapannya? Buka PTS, dua zirafah, dua gajah. Dua gajah masuk zirafah. Okey. Ada.
Perfume. Hadiah untuk saya. Pizza. Perfume. Salah. Salah cakap. Jawapan salah. Okey. Okey, kita ada lagi kumpul nasi Arab bonda. Ada 6 lagi kumpul nasi Arab bonda. Apa lagi soalan? Di manakah pejabat? Bertanya pejabat IQIRT Kota Baru. Di manakah ofis IQIRT Kota Baru? Oh, bagi tempel nak jawab. Masuk kamera live apa? Jalan Hamzah berhadapan dengan Kebima tepi Pizza Domino. Atas, bawah. Ya, tak apa kita tengok. Atas klinik mesra. Kata klinik. Okey, beres. Mari sini ada hadiah. Tahniah tepukan untuk orang library perfume. Ni. Okey. Tu nasi Arab. Tapi diskaun tu. Bagi dua lah. Dekat. Bagi dia. Boleh jawab soalan orang lain. Boleh bagi. Okey. Pizza ada satu lagi saya baru rumah. Boleh. Okey. IQIRT bermula daripada mana? Hadiah kumpul cabutan betul, hadiah motor. IQIRT mula-mula ditubuhkan di mana? Tadi kita ada tunjuk 2011. Tuan DJ nak jawab tak? Susah soalan. Okey kan? Mai depan masuk dalam game lain itu. Oh, nama dulu. Nama Wawa. Okey. Yang pergi Dubai tahun 2011. Okey, IQIRT ditubuhkan di Dubai pada tahun 2011. Tanya. Tiket cabutan betul. Tiket cabutan betul. Okey. Dia akan baca nanti esok, ingat bukan nama Wawa tu. Dia akan baca IQIRT 1. Okey. Ambil ada. Kalau tak ambil, tak saya ambil. Yang tahu dapat motor. Ada lagi yang nak tanya saya soalan. Saya tak boleh jawab, dapat hadiah. Hadiah dia kupon nasi Arab. Ada tak? Jom. Kalau buka kat ada ni. Okey. Saya ulang satu lagi. Lupa saya nak terang tadi tentang rent tax ataupun macam lesen lah, atau macam road tax. Kalau kita bayar road tax kereta, kita akan dapat road tax. Sekejap ya. Dan kita tampal kat cermin kereta. Dan kalau untuk ejen hartanah, kita kena ada lesen yang diiktiraf oleh LPPS. Okey, kalau anda nak buat urusan hartanah atau nak beli tanah, ada orang tawarkan tanah, anda nak check sama ada dia ejen berdaftar atau tidak, mudah saja type kat Google LPPS, boleh buka. Pada internet. Okey, saya nak tunjukkan macam mana caranya nak check sama ada ejen tu berdaftar atau tak, ejen tu ada lesen ke tak. Senang saja, buka Google LPPS di internet.
buka Google LPPS, search, just semak nombor telefon. Macam contoh, contoh kat skrin kita connect internet. Sorry. Okey, untuk semak ejen hartanah sama ada betul ke ejen hartanah berdaftar, sebab sekarang untuk buat urusan jual beli hartanah, saya nasihatkan tuan-tuan cari ejen berdaftar yang ada lesen untuk buat urusan jual hartanah. Sebab bila guna ejen berdaftar, semua urusan adalah berdokumen dan kita mengikut lunas-lunas atau peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan atau kita terikat dengan undang-undang jual beli hartanah. Okey, contoh untuk semak, just buka LPPS dan search. Contoh nombor telefon saya 019 686 3058. Tuan boleh cek pun kat telefon masing-masing. Dan dia akan keluarkan, boleh 019 686 3058. Okey. Bila kita Google, cek dalam internet LPPS, search, masuk nombor telefon ejen yang nak jual tanah atau nak beli tanah atau nak buat urusan jual beli tanah kita, search, dan kalau ejen yang berdaftar dengan LPPS, dia akan keluar dia punya nama dan nombor telefon semua. Kalau yang tak ada, dia tak akan keluar. So yang tak keluar tu adalah bukan ejen hartanah yang berdaftar. Harap semua hati-hati. Okey. Dan next, soalan. Nak tanya saya atau teka-teki? Okey, tanya saya. Kalau saya dapat jawab, bagi pizza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alwani. Okey. Saya tanya cara nak daftar ejen tanah Aceh layakan tu. Berarti cara macam mana saya? Kelayakan. Okey, kelayakan dia paling senang. Nombor 1, boleh membaca menulis, biasa guna sistem IT. Dan yang paling penting, berminat, komited dan rajin buat kerja. Semua layak. Ada minimum SPM lah layak. Okey, boleh join sebagai ejen hartanah. Umur siapa kita sebagai ejen hartanah, once kita daftar sebagai ejen hartanah, selagi kita tak nak berhenti sampai bila-bila kita sebagai ejen hartanah. Okey? Dan bila daftar dengan IQI, selagi kita tak berhenti, selagi ada allowance kita,
kita tetap akan dapat komisen. Okey, komisen bersama IQI bukan sahaja kita yang buat jualan. Kita cakap tadi, kalau kita berjaya jual hartanah 300,000, komisen 3% ada dalam RM9,000. Tapi dalam masa sama kita buat rekrutmen. Kita nak cari orang, cari ejen baru dan letak bawah kumpulan kita. IQI akan bagi komisen setiap jualan daripada ejen bawah kita tu, kita akan dapat komisen. Sebahagiannya kita akan dapat. So kalau kita tak buat jualan, ejen bawah kita ada 10 orang buat jualan, seorang RM9,000, kita akan dapat 5% daripada jumlah komisen yang ejen bawah kita akan dapat. So lepas ni, kalau kita dah lama dalam IQI, dalam sebagai ejen tanah, kita dah ada berpuluh-puluh orang ejen bawah kita hanya bertugas sebagai untuk bagi guide orang baru, untuk ajar orang baru saja. Bila dia buat jualan dan dia pula cari orang, dan orang dia pula cari orang, kita sampai level-level dia, kita akan ada komisen. Sehingga janji kita rajin buat rekrutmen dan kita rajin ajar ejen baru bawah kita. Macam kalau kita tak ada pencen, itu adalah skim pencen kita. Selagi kita tak berhenti bersama IQI hingga umur 90 tahun, kita tetap dapat komisen sebagai ejen hartanah. Okey? Faham? Lepas ni boleh kita jumpa kita kat pos. Banyak saya kawan-kawan ramai-ramai join IQI. Okey? Hadiah, dapat ke hadiah? Ini yang dapat hadiah. Okey, last ada satu lagi pizza. Okey, hadiah yang last ni adalah pizza dengan last ni simpan. Kita buat hadiah besok pula. Yang lain kita ada hadiah besok. Pizza kita habiskan hari ni. Kita bagi satu pizza dan satu kupon nasi Arab benda untuk soalan seterusnya. Apa soalan dia? Okey, soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan LPPES? LPPES adalah lembaga yang mengawasi urusan jual beli hartanah di Malaysia. LPPES adalah badan bertanam yang ditentukan oleh kerajaan untuk menjaga apa ni, pelakuan tata cara jual beli hartanah oleh agensi hartanah dan ejen-ejen hartanah di Malaysia. Apakah itu LPPES? Satu pizza daripada pizza jangok Mehani. Kita ada nak jawab? Soalan last. Jawab, hadiah dia adalah satu pizza dan satu kupon nasi Arab bomba. Ada daripada Mary Kay. Betul kan ni daripada Mary Kay? Warna pink. Sebab tu warna pink saya kenal Mary Kay. Bagi nama dulu. Okey, Puan Salma. Jawapan dia, apakah itu LPPES? Kuat sikit orang yang tak kenal. Lembaga penilai pentaksir ejen hartanah dan pengurus harta. Betul, satu tempukan untuk Puan. Hadiah pizza janggut dengan tadi boleh makan pizza, pagi esok boleh panas dan sarapan pizza, dan tengah hari boleh makan nasi Arab bunda bersama keluarga. Okey, sebelum saya akhiri majlis kita, saya bagi pihak IQI, saya sebagai bagi pihak IQI Realty Kota Baru, daripada tim Dreammakers IQI Realty Kota Baru mengucapkan terima kasih terutama kepada penganjur, kepada Pusaka Negeri Kelantan dan pejabat pendidikan daerah Kota Baru
kerana memberi peluang kepada kami IAKI untuk mengisi slot program sempena Pesta Buku 2023 di Maiden Mall Puchong pada petang ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Ani daripada Pizza Jangok. Kak Ani kerana sudi memberikan bekerja sama dengan kita, memberikan hadiah berbentuk pizza. Begitu juga dengan daripada Perfume Riz dengan perfume dia. Dan tak lupa juga Kak Ma daripada Nasi Arab Bonda dan memberi kupon Nasi Arab Bonda kepada peserta-peserta yang menyertai kita dalam segmen slot pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita hayati tema Pesta Buku pada kali ini, iaitu apa tema Pesta Buku?